Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung balik perbahasan kita tentang kitab akidah. Itulah dari kitab kecil kita, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oh, ada buku lah kali ini. Alhamdulillah. Bagi seorang satu. Taklah ada Abu Talha. Dengan Abu Talha. Ambil seorang satu. Sa'ukhta tafham Malaysia, InsyaAllah. Alhamdulillah dah ada buku belaka, tapi masih lagi kena tulis lah. Nanti kalau tak tulis dalam buku nota. Baik, hari ini kita akan sambung muka surat 14 pada pertanyaan ke-6 dalam bab berbagai macam tauhid dan faedahnya. Soalan yang ke-6, mengapa Allah utuskan para rasul? Mengapa Allah utuskan para rasul? Jawapan dia, Allah mengutuskan para rasul untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dan menolak pengibadatan kepada apapun selain Allah. Berdasarkan dalil Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi adalah bersaudara dan agama mereka adalah satu. Baik. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fungsi utama rasul diutuskan. Ayat apa? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Walaqad, itu soalan kita. Soalan ke berapa? Soalan ke-6. Okey. Mengapa para rasul diutuskan? Okay, jawapan dia,
berdasarkan ayat Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu at-taghut. Baik. Apa maksud dia? Walaqad dan telah ba'athna kami utuskan fi pada kulli setiap umat rasulan seorang rasul kena tangkap dah rasul orang Melayu ni kerana baca berita dah dah kena tangkap dah. Alhamdulillah boleh jadi ramai dah lah orang duk repot je. Pemantauan daripada bulan 1 lagi katanya. Hak kan lagi tu bulan apa? Tak ingat dah. Bulan 2. Baru 2 bulan. Saya baca tu, alhamdulillah. Walaqad ba'athna, tak tahu kalau dia ambil ayat ni juga. Kalau dia kata pada setiap umat Melayu tak ada lagi, jadi dia mengaku. Dia tak ambil ayat ni kat mana? Masa bahang dia, tak ada ayat ni. Ayat Quran. Dia surah Yasin ya. Innaka laminal mursalin. Innaka kaka tu kaha. Aduh, kaha al-kadzab. Walaqad ba'athna dan telah kami utuskan pada setiap umat seorang rasul. Semua umat ada rasul. Semua umat ada rasul. Okey? Zaman dulu satu umat satu rasul. Dan satu umat tu, satu kumpulan tu mengikut kategori, tempat dan juga masa masing-masing. Sehinggalah akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penutup sekalian rasul. Dan Nabi diutuskan untuk sekalian umat. Jadi dah tak ada dah rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat ini Allah Taala nyatakan apa tugas utama para rasul. Apa dia jawapan dia? Ini dia. Inilah jawapan utama kenapa rasul diutuskan. Ani'budullah, supaya kamu ataupun supaya dia berkata sembahlah Allah. Supaya berkata dalam kurungan sembahlah Allah. Wajtanibu, apa maksud wajtanibu? Dan jauhilah, boleh baca ke? Taghut. Jauhilah taghut. Baik. Jadi tugas utama Rasul supaya mengajak manusia sembah Allah, jauhi taghut. Sembah Allah, jauhi taghut. Boleh faham? Dan bukan Nabi Muhammad aja suruh sembah Allah, jauhi taghut. Semua Rasul
mengajak manusia supaya sembah Allah, jauhi taghut. Sembah Allah, jauhi taghut. Taghut ni apa? Taghut. Apa maksud taghut? Apa sahaja yang disembah selain Allah, jauhi adalah taghut. Dalam bahasa mudah, okey. Dalam bahasa mudah, apa yang kita faham Rasul ni ajak kita? Sebelum ni kita dah sebut dah sebelum daripada ni. Apakah itu inti kepada dakwah Rasul? Dengan satu perkataan, apa dia? Tauhid. Ani'budullah wajtanibut taghut. Ni adalah tauhid. Okey. Dalam bahasa mudah, semua ayat ni merujuk kepada ataupun sawak sini. Mana pemadam tak ada? Pemadam mana? Dalam bahasa mudah, menyembah Allah dan menjauhi taghut kita panggil apa? Tauhid. Dan kalimah yang kita deklarasi, kalimah deklarasi tauhid, tahu deklarasi? Kita mengisytiharkan tauhid, kalimah dia ialah la ilaha illallah. Jadi semua Rasul mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah dengan berkata la ilaha illallah. Di mana dalam kalimah la ilaha illallah ni ada makna sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi selain Allah adalah taghut. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Selain Allah yang disembah adalah taghut. Boleh faham? Okey. Dalam bahasa Melayu tauhid ni apa? Dalam bahasa Melayu tauhid ni apa? Sudah. Dalam bahasa Melayu tauhid ni apa? Tauhid ni berasal daripada kalimah satu. Wahidun, satu. Satu ni kita boleh panggil esa ataupun tunggal. Mentauhidkan Allah maknanya mensatukan Allah. Mana menyatakan Allah tu satu saja. Mengesakan Allah dan menunggalkan, yakni menjadikan Allah itu tunggal. Boleh faham? Kita akan pergi kepada perbahasan yang paling famous dan paling utama dalam bagaimana kita mentauhidkan Allah. Nak menjadikan Allah ni satu dalam sudut apa? Dalam sudut apa kita mentauhidkan Allah? Dah boleh faham dah ni? Ustaz padam Okey. Kita sambung kepada persoalan yang ke-7. Soalan yang ke-7, apa yang dimaksudkan dengan tauhid rububiyah? Jawapan dia,
Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan segala perbuatannya, seperti penciptaan, pemeliharaan urusan alam semesta dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, yakni Tuhan sekalian alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Anta Rabbus samawati wal ard. Engkau, wahai Allah, adalah Rabb langit dan bumi. Pertanyaan ke-8. Ustaz akan baca 3 pertanyaan sekaligus. Pertanyaan ke-8, apa yang dimaksudkan dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah, seperti berdoa, menyembelih dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah persaksian tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Maka hendaklah hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Pertanyaan yang ke-9, apa yang dimaksudkan dengan tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan sendiri di dalam kitabnya atau dijelaskan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis sahih. Penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya, tanpa takwil, tanpa tamthil, tanpa ta'til, tanpa takyif, seperti bersemayamnya di atas arash, atau turunnya ke langit dunia, atau tangannya yang layak dengan kesempurnaannya, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Siapa faham? Kan? Siapa faham? Dia sebenarnya dalam belajar ni, banyaknya tebalnya buku tak bermaksud faham. Yang penting kefahaman tu, walaupun kita belajar benda yang asas, basic. Okey. Benda basic, tapi kalau kita faham sebetul-betulnya, itulah keutamaannya. Baik, Ustaz nak pergi kembali kepada soalan yang Ustaz tulis di depan ni. Sebelum Ustaz akan gunakan 3 soalan tu sebagai syarahan kepada yang di depan. Baik. Ini secara umumnya tugas utama Rasul diutuskan. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan sebab Rasul diutuskan ada 3 yang utama. Imam Ibnu
Qayyim menyebutkan sebab Rasul diutuskan ada 3. Okey. Ni ustaz bagi tahu sebab dari sudut kefahaman lah. Sebab Rasul diutuskan ada 3. Ataupun tugas Rasul ada 3. Boleh juga. Pertama, memperkenalkan Allah kepada hamba-Nya. Tugas Rasul nak perkenalkan Allah. Yang kedua, mengajarkan cara menyembah Allah. Yang ketiga, mengkhabarkan kesudahan bagi hamba, bagi manusia lah, sama ada syurga atau neraka. Yang ni tak ada dalam buku. Ibnul Qayyim sebut sebab Rasul diutuskan ada 3. Pertama, Rasul ni nak perkenalkan Allah, okey, kepada manusia. Manusia ni secara fitrahnya dia mencari Tuhan. Betul tak? Sebagaimana seorang manusia secara fitrahnya dia nak kenal siapa ibu dan ayah dia. Alhamdulillah, kita lahir, kita tahu ayah kita siapa. Kita tahu mak kita siapa. Ada orang lahir tiba-tiba terpisah daripada ibu dia. Ustaz pernah baca satu cerita, kisah benar. Seorang lelaki, dia waktu kecil hilang di pasar, di sebuah bandar di Filipina. Bila dia hilang, lepas tu mak dia ataupun orang jumpa dia, orang pun cari mak dia tak jumpa. Orang hantar ke balai polis. Polis tanya lagi, siapa ada hilang anak? Mak dia pun tak jumpa juga. Masa tu dia baby lagi. Dia kecil, umur dalam 5 tahun. Kemudian bila dia duduk rumah anak yatim, adalah ibu bapa angkat yang ambil dia, bawa dia ke Australia. Membesarlah dia di Australia sampai umur 30 tahun. Setelah umur dia 30 tahun, dia pun teringat balik nak cari mak dia yang sebenar. Dia balik ke Filipina. Dia pergi ke pasar balik yang tempat dia hilang. Dia cari mak dia tak jumpa. Tak cukup dengan tu, dia pergi kepada stesen radio, masuk radio cari mak dia, tak jumpa. Masuk TV lagi, tak jumpa. Lama dia duduk Filipina, akhir sekali ada orang bagi tahu seorang wanita mengaku dia adalah mak dia. Dia pergi, mula-mula dia seronok nak jumpa mak dia. Tapi bila dia cek,
Siapa ambil DNA apa, rupanya bukan mak dia. Lama tu ada seorang wanita tua. Orang pun dia kata dia dulu ada hilang anak. Ada gambar anak dia masa kecil je. Bila orang bagi tahu kepada lelaki ni, dia pun pergi, dia tengok je gambar tu, dia kata memang gambar dia masa kecil. Akhir sekali dia jumpa balik mak dia pada umur dia 30 tahun. Makna dia nak cari, fitrah dia nak cari mak dia. Sebagaimana manusia nak cari mak dia, begitulah juga dia nak cari Tuhan dia. Tuhan ni, kita dalam diri kita ada fitrah nak mencari Tuhan. Tapi kalau tak ada orang ajak kepada kita Tuhan, nescaya manusia akan jumpa macam-macam Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu dia berhujah dengan kaum dia, mula-mula dia cari Tuhan, mereka kata bintang tu Tuhan. Betul tak? Lepas tu bila bintang hilang, dia kata takkan Tuhan tu hilang. Kemudian dia kata bulan pula Tuhan. Bila bulan hilang, dia kata kalaulah Allah tak bagi hidayat, Tuhanku tak bagi hidayat, nescaya aku akan sesat. Dia tengok matahari, dia kata matahari pula Tuhan. Sebab tu masa zaman kita ni macam-macam Tuhan. Tuan-tuan pergi tak tengok? Kan Ustaz cerita baru ni, cerita Tuhan kepala gajah. Ingat lagi tak? Tuhan kepala gajah. Tu baru satu. Pernah pergi tak dekat kuil ataupun toko? Macam-macam bentuk Tuhan yang mereka fikir. Ada Tuhan kepala gajah, ada Tuhan 4 tangan, ada 8 tangan, ada dewa monyet, ada Tuhan, macam-macam bentuk Tuhan. Sebab dia tak jumpa tu Tuhan. Tugas Rasul pertama bagi tahu kepada kita, Tuhan kita adalah Allah. Itu nombor 1. Yang nombor 2, setelah kenal Tuhan kita Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menyembah Tuhan. Sembahyang, puasa, zikir, zakat, haji dan seumpamanya. Yang ketiga, bagi tahu kepada kita kesudahan hidup manusia, bahawa lepas kita mati nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Dan siapa yang beriman dengan Tuhan itu, Tuhan yang sebenar, dia masuk syurga. Siapa yang tak beriman dengan Tuhan yang sebenar, dia masuk neraka. 3 fungsi utama. Boleh faham? Ingat ni, 3 fungsi utama. Satu apa? Memperkenalkan Allah kepada hamba-Nya. Yang kedua, mengajarkan cara menyembah Allah. Yang ketiga, mengkhabarkan kepada manusia kesudahannya, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab bila dia mati, dia akan kembali kepada Allah. Ini 3 asas utama. Okey, 3 asas utama. Sebab itulah dalam mentauhidkan Allah, kita mentauhidkan Allah pada 3 aspek tadi. Ustaz padam Ustaz padam ni. Okey. Tadi Ustaz kata Nabi SAW atau sekalian Nabi tugasnya mengajar kita tauhid. Tauhid ni maksudnya satu ataupun esa.
ataupun tunggal. Okey. Dalam mengesakan Allah, ada 3 aspek yang kita kena tahu. Pertama, Allah ni esa pada sudut rububiyah. Apa maksud ar-rububiyah? Ar-rububiyah ni maksudnya ketuanan. Ketuanan. Okey? Ketuanan. Ustaz tak nak sebut ketuhanan lagi sebab Ustaz nak suruh faham. Ketuanan atau kekuasaan. Ketuanan atau kekuasaan. Apa maksud ketuanan dan kekuasaan? Maksudnya seperti Allah ni pemilik sekalian alam. Allah ni dia yang memiliki sekalian alam. Makna dialah tuannya. Dialah pencipta. Dialah yang memberi rezeki. Apa lagi ketuanan Allah? Dialah yang memberi sembuh, menyembuhkan. Okey. Dalam semua ni kita kena kata hanya satu saja pemilik sekalian alam. Tauhid. Siapa yang memiliki alam? Allah. Ada lagi tak Tuhan selain Allah yang memiliki alam? Tak ada. Itu maksud mentauhidkan Allah dalam soal ketuanan dan kekuasaan. Siapa yang memberi rezeki? Cuba tanya. Siapa yang bagi rezeki? Siapa yang memberi sihat? Siapa yang memberi sakit? Siapa yang memberikan kekayaan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Ada tak yang mematikan selain Allah? Ada tak yang menghidupkan selain Allah? Ada tak yang memberi rezeki selain Allah? Tak ada. Kita mentauhidkan Allah dari sudut kekuasaan. Tiba-tiba orang percaya, jangan lalu. Pokok besar tu, kalau kita lalu dekat pokok besar tak bagi salam, nanti balik demam. Sudah. Kita percaya ada yang memberi mudarat selain Allah, tak boleh. Ada orang yang kata apa? Dia pakai tangkal. Tahu tangkal? Tak tahu? Ada orang tulis-tulis jampi tu, dia ikat-ikat kat kertas, dia pun ikat buat leher, buat rantai leher. Siapa pakai tangkal ni nanti tak demam. Boleh tak tangkal tu memberikan kesembuhan? Tak boleh. Sebab yang memberikan kesembuhan, yang berkuasa menyembuhkan hanyalah Allah. Okey? Faham? Apa semua kekuasaan yang melibatkan kuasa Tuhan, maka dia milik Allah. Okey? Sebab tu kalau nak minta rezeki, minta dengan siapa? Ada orang ajak, kalau tak nak bagi pencuri masuk dalam rumah, buat apa? Letak Sahih Bukhari. Ada ustaz ajar, kalau tak nak bagi pencuri masuk rumah, simpan Sahih Bukhari. Satu dalam kereta, satu dalam rumah. Betul ke kitab Sahih Bukhari itu boleh memberikan keselamatan? Tak boleh. Allah saja.
Sahih Bukhari okey lagi. Orang dulu dia kata bela ikan puyuh. Bela ikan puyuh, pencuri tak masuk rumah. Ataupun syaitan tak masuk rumah. Bela ikan puyuh. Mari mana kita pun tak tahu. Okey. Yang kedua, okey, mengesakan Allah pada sudut uluhiyah. Uluhiyah. Al-uluhiyah. Al-uluhiyah ni ketuhanan ataupun hak ibadah, hak disembah. Hak disembah. Yang kedua, setelah kita kenal Allah ni Tuhan kita, maka dialah juga satu-satunya yang berhak disembah. Dan tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Sebab tu Ustaz kata hak ketuhanan. Yang ni ketuhanan, yang ni ketuhanan. Apa beza ketuhanan dengan ketuhanan? Ketuhanan dialah pemiliknya. Ketuhanan dialah yang berhak disembah. Jadi sebagaimana Allah dialah pemilik sekalian alam, maka dialah juga yang berhak disembah. Dialah juga yang berhak disembah. Sebab tu, sebagai contoh sini apa? Kita mesti mengagungkan Allah, satu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Seperti doa. Kita hanya berdoa kepada Allah. Seperti sujud. Kita hanya bersujud hanya kepada Allah. Seperti apa lagi? Tawakal. Hanya bertawakal kepada Allah. Apa lagi? Berdoa hanya kepada Allah. Dan ibadat-ibadat lainlah, solat. Okay? Hanya kepada Allah. Sembelihan kepada Allah. Sembelihan. Dalil sini, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi sebab tu kalau orang ajak, jom kita berdoa dekat kubur, boleh ke tak boleh? Doa di kubur untuk orang kubur. Ya Allah, ampunkanlah dia. Boleh? Boleh. Pasal kita minta dengan Allah. Tapi kalau dia pergi ke kubur, wahai tuan kubur keramat. Tahu keramat? Tak tahu keramat? Kubur tu dianggap keramat. Bila tuan kubur tu dianggap ada power. Kubur wali contohnya. Orang kata kubur wali Songo. Tahu kubur wali Songo? Tak tahu juga. Tahu wali tu, wali tahu wali. Wali tak tahu wali. Wali tak tahu juga. Wali ni bila orang soleh, tinggi martabat dia, kita panggil wali. Wali Allah memang ada. Allah jaga wali-wali Allah ni. Tapi ada orang yang melampau dalam memuliakan wali-wali Allah.
Dia sampai anggap wali Allah ni ada kuasa ketuhanan. Dia anggap wali ni kadang-kadang boleh tahan. Kalau orang nak mati, wali boleh halang malaikat maut untuk tak bagi mati. Asyik. Kalau belajar kitab-kitab tarekat dulu, masa Ustaz belajar di Madinah, ada satu tarekat Ustaz lupa tu. Syekh dia ni, kalau anak murid dia mati, dia pernah seorang anak murid dia mati, anak kepada anak murid dia mati. Anak murid dia pergi jumpa sedih. Kenapa? Dia kata anak aku mati. Dia apa pergi? Dia marah malaikat maut, suruh kembalikan semula nyawa tu. Kemudian dia rapahnya, dia tapak apa dia buat, hidup semula orang tu. Oh, Tok Guru dia lagi hebat daripada malaikat maut. Asyik. Mana ada cerita kalau gitu, bohong lah. Okay. Jadi ayah Pen sebagai contoh mengaku jadi Tuhan. Dia mengaku jadi Tuhan bukan sekadar ni. Yang ni sebenarnya, okay, yang Ustaz nak kata, semua orang yang mengaku jadi Tuhan, dia berani declare yang ni je, yang tengah ni je. Yang ni dia tak akan mampu mengaku. Ni semua orang yang mengaku jadi Rasul, dia hanya hak ketuhanan yang jadi Rasul. Hak mengaku jadi Tuhan, dia hanya nak disembah. Tapi dia tak ada kuasa pun untuk mengaku yang ni. Tanyalah mana-mana sembahan yang disembah. Aruni, Allah Ta'ala kata, madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan kepadaku mana Tuhan lain yang boleh cipta sebagaimana ciptaan aku. Tak ada. Ambillah Tuhan yang paling hebat sekali, hak dengaku baru, suruh dia cipta satu makhluk. Allah Ta'ala kata, la yakhluqu dhubaban walau ijtama'ulah. Dia tak akan boleh cipta walau seekor lalat, kalaupun dia berpakat. Sebab tu waktu Nabi Ibrahim dengan Namrud ni dia mengaku jadi Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Dan dia suruh rakyat dia sembah dia. Namrud, dia suruh rakyat dia sembah dia. Dan pagi-pagi dia akan keluar. Namrud ni raja hebat. Kekuasaan dia luas. Dia setanding dengan Fir'aun pada kehebatan dia. Raja yang tidak pernah terkalah. Okay? Dan Namrud ni oleh kerana besarnya kekuasaan dia, dia buat patung dia untuk dihantar ke kerajaan-kerajaan dia. Jadi walaupun Namrud tak pergi, patung Namrud ada dekat empire dia. Siapa yang buat patung Namrud ni? Ayah Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim, Azar namanya. Setiap pagi pengikut Fir'aun Namrud ni akan sembah Namrud. Dan kalau tidak pada Namrud yang sebenar, dan jauh-jauh tu akan sembah patung Namrud. Maka Nabi Ibrahim AS selepas dijantik menjadi Rasul, dia pun pergi pecahkan patung-patung ni. Pernah dengar kan? Cerita Nabi Ibrahim pecahkan patung-patung, dia tinggal yang besar sekali. Yang besar sekali. Kemudian orang pun bagi tahu Namrud. Namrud pun panggillah dia berhujah. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, qala rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku, Tuhan Nabi Ibrahim siapa? Allah. Tuhan aku, Allah, dia menghidupkan orang mati. Dia menghidupkan dan mematikan. Namrud pun challenge. Namrud kata, aku pun boleh. Dia pun panggil dua orang. Satu orang dia bunuh, satu orang dia bebaskan.
Dia kata, tengok, aku dah matikan yang satu, aku hidupkan yang satu lagi. Dia tak tahu dia boleh matikan orang yang dah hidup. Tapi kalau orang mati, dia tak boleh hidupkan semula. Orang tak ada, dia tak boleh hidup. Tapi tak apalah. Nabi Ibrahim kata Namrud ni auta, dia lebih auta. Tahu auta? Main-main. Dia punya pusing dia ni, belik dia ni banyak. Okey, Nabi Ibrahim kata, tak payah kita berhujah dengan yang dekat bawah. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku boleh terbitkan matahari dari ufuk timur, terbenamkan matahari di ufuk barat. Kalau kamu betul Tuhan, cuba kamu tukar. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah Namrud. Dia tak ada kuasa. Fir'aun tak ada kuasa. Tu manusia. Kalau patung. Patung berhala. Apa kuasa dia ada? Dia tak ada. Bukan setakat dia tak ada kuasa. Dia buta. Dia pekak. Dia bisu. Bila kita doa, bila penyembah dia doa, dia dengar tak? Tak dengar. Kalau dengar pun tak boleh, macam mana dia nak mengaku yang berkuasa? Seorang sahabat Nabi, nama dia Imran bin Husain. Mula-mula anak dia masuk Islam. Ajak anak dia, ayah dia ni masuk Islam. Tak nak. Ayah dia ni ada patung dekat rumah dia. Setiap pagi dia akan gosok patung tu, dia letak minyak wangi. Anak dia kata, macam mana nak suruh ayah faham? Kita nak sembah Allah yang maha berkuasa, bukan patung yang tak ada kuasa. Anak dia pun ambil patung tu, campak dalam perigi. Pagi tu ayah dia bangun, mana patung aku, tak ada ni. Cari-cari, ada dalam perigi. Dia pun turun perigi tu, ambil patung, letak balik, bersih-bersihkan, kemudian letak balik minyak wangi. Esok hilang lagi. Ambil balik, letak semula, bersih-bersih, letak minyak wangi. Lusa hilang lagi. Jumpa lagi dalam telaga. Lepas 3 hari dia pun kata, patung, ni satu pedang ni, ada pedang ni, aku letak tepi kamu. Nanti malam kalau orang nak campak kamu, ambil pedang ni, pukul dia. Dia cakap kat patung tu. Apa jadi pagi esok? Patung pun dalam pedang, dalam perigi. Pedang pun dalam perigi juga. Patung dengan pedang pun dalam perigi juga. Ayah dia kata apa? Patung, kalau kamu tak boleh tolong diri kamu sendiri, macam mana kamu nak tolong aku? Jadi dia tak ada kuasa sebagai Tuhan. Akhir sekali dia pun buang patung tu dan dia masuk Islam. Pelik orang yang sembah sesuatu yang tak ada berkuasa ni, pelik. Kita sembah Allah. Allah lah yang maha berkuasa, pemilik sekalian alam. Ni kita panggil rububiyahnya Allah. Yang ni kita panggil uluhiyahnya Allah yang berhak disembah. Boleh faham? Sebab tu benda ni paling basic sekali. Kita menyembah Tuhan yang mencipta kita. Basic. Sembahlah Allah yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, apa dia? Ingat ayat ni? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tak apa, hal belakang tu boleh sambung sendiri. Wahai sekalian Anas. Anas apa Anas? Okey, Anas ni Anas, manusia. U'budu sama tadi, u'budu apa? Sembahlah
Rabbakum. Rabbakum. Apa Rabbakum? Tuhan ataupun Tuan kamu. Rabb ni dalam bahasa Arab Tuan. Rabb dalam bahasa Arab Tuan. Sembahlah Tuan kamu, atau dalam bahasa tu Tuhanlah. Allazi, yang menciptakan kamu. Yang ni basic paling utama. Dalam kita nak berdakwah, rajuk orang masuk Islam, Allah Ta'ala kata, sembah Tuhan yang cipta kamu. Batu ustaz cita-cita lama tapi tak jadi. Masih lagi angan-angan boleh jadi, bukan cita-cita. Nak ambil ayat ni, buat stiker kereta, tampal di belakang kereta. Sembah Tuhan yang cipta kamu. Itu basic. Satu paling utama sekali. Sembah Tuhan yang cipta kamu. Barulah kena ada synchronize, bahasa lah ni kata. Ada serasi masuk antara ibadat dengan kekuasaan. Kita menyembah Tuhan yang cipta kita. Ni Tuhan yang cipta kita lain. Kita pergi sembah Tuhan lain. Tak synchronize. Boleh faham? Sembah Tuhan yang, contohlah macam ni. Ni ayah. Dani ada ayah. Ayah Dani yang bagi makan, bagi pakai, jaga daripada kecil. Bila sampai besar, ayah Dani pun datang. Mari pula ayah siapa? Ayah Iman. Nah, ayah Dani tu, Imam mari, ayah. Dia pun nak peluk ayah dia. Dani pun ayah. Ayah Dani punyalah buka nak peluk. Tiba-tiba Dani peluk ayah Iman. Ayah. Contoh. Ayah Dani cakap apa? Apa hal anakku ni? Pergi peluk ayah orang lain. Contoh. Betul tak? Tiba-tiba kita pergi peluk orang lain. Mari mak kita pula. Pergi peluk mak orang lain. Nanya. Boleh tak? Tak boleh. Mak kita lah. Dah. Mak yang lahirkan kita, itulah yang kita hormat kat dia. Ni mak yang lahirkan kita, kita tak hormat. Kita pergi hormat pada mak orang lain. Apa rasa mak kita? Sedih. Apa? Aku dah ngandungkan dia 9 bulan, dah susah payah lahirkan dia, dah susukan dia, jaga dia dah sampai besar, dia jadi anak derhaka, dia pergi sembah orang lain. Dia pergi taat pada orang lain. Kan? Tak synchronize. Ibadat pun lagu tu juga. Allah ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Dia bagi ruh kat kita. Dia bagi mata kat kita. Dia bagi telinga kat kita. Dia bagi mulut kat kita. Dia bagi jantung. Dia bagi darah. Dia bagi urat. Dia bagi semua benda dalam. Sebab dia yang cipta kita. Sampai-sampai, dia pergi sembah Tuhan lain. Tak synchronize. Tak. Bahasa apa lah ni? Bahasa synchronize, bahasa apa? Tak sesuai. Tak masuk. Tak kesambungan. Indonesia tu enggak nyambung, dia kata, enggak nyambung. Tak masuk. Tak serasi. Kan? Patutnya sembah Allah Tuhan yang cipta kita. Itu basic. Tapi ramai manusia dia tak jumpa Tuhan yang mencipta dia. Ramai juga yang jumpa Tuhan tapi tak sembah Tuhan. Sebagai contoh, orang Kristian, dia kenal Tuhan. Allah, dia tahu Tuhan pencipta langit. Tapi dia pergi sembah Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia ada Godfather, dia ada Jesus, dan dia ada Holy Spirit.
Ruhul Kudus, Holy Spirit. Lepas tu dia ada pula tambah tau, Mother apa? Virgin Mary. Tu baru. Virgin Mary, Maryam. Dia sembah lagi, ada buat patung. Dia kenal Tuhan Allah, tapi dia pergi sembah Jesus. Ada. Orang musyrikin Mekah, ada nama Abdullah. Dia pun kenal Allah, orang musyrikin Mekah. Tapi bila sembah, dia ada sembah banyak Tuhan. Kita tak nak macam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia datang kepada kita mengajar kita tauhid, bahawa yang mencipta kita hanya satu, yang berhak disembah juga satu. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Faham? Ya. Ya ayuhan nas ni. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Cuba tengok. Buka surat wa masaluhum. Ayat apa? 21. Surah Al-Baqarah ayat 21. Ni pering tapak kat kereta. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang cipta kamu. Clear. Tuhan yang cipta kamu, dialah yang berhak disembah. Okay? Ni bukan dia cipta kamu, kamu cipta dia, kamu sembah dia. Pelik. Kata seorang penyair Arab, Ustaz lupa dah matan syair dia, tapi makna dia Ustaz ingat. Dia kata pelik bagi orang sembah Tuhan yang wujudnya Tuhan tu kemudian daripada dia. Wujudnya Tuhan tu kemudian daripada dia. Cuba kita tengok orang sembah patung dekat Batu Caves. Batu Caves tu baru je patung tu ada. Kan? Dulu masa Ustaz kecil-kecil mari kat KL, tak ada lagi patung tu. Ustaz Mukhtar duduk kat KL lagi lama daripada Ustaz. Dulu tak ada kan patung besar tu kan. Baru je ada patung besar tu. Jadi kalau dia sudah hebat, Ustaz lagi hebat daripada patung besar. Sebab Ustaz jadi dulu. Ustaz Mukhtar lagi hebat, dia jadi dulu lagi pada Ustaz. Kan? Tiba-tiba orang pergi sembah patung tu. Dia yang buat patung tu, dia pergi cipta patung tu. Patut dia sembah Tuhan yang mencipta dia. Sebab kita ni nak bantuan daripada Tuhan. Boleh faham? Okay, ada satu lagi. Yang ni kita panggil bahagian yang ketiga. Ni asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat. Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama dan sifat-sifat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang memperkenalkan nama-nama Allah ni kepada kita. Okey, antara nama Allah apa dia? Allah. Lagi? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Jabbar, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Semua nama-nama Allah tu, Allah memiliki nama-nama. Dan nama-nama ini hanya milik Allah dan tidak sama dengan makhluk. Jadi kita panggil apa? Dalam Quran sebut laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul al-basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Yang ni maknanya kita ni sifat Allah ni tunggal, lain dari yang lain. Lain dari yang lain. Manakala Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan
Maha mendengar. As-Sami' sebagai contoh. As-Sami' ni maksud apa? Maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Mendengar Allah. Kita mendengar tak? Mendengar. Tapi kita mendengar level makhluk. Allah mendengar sebagai Tuhan yang maha berkuasa. Jadi pendengaran Allah tak sama dengan pendengaran kita. Allah lebih hebat. Dan tidak ada yang mendengar sama seperti Allah. Itu maksud tauhid dalam mentauhidkan, mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam nama dan sifatnya. Al-Basir, melihat. Melihat. Kita melihat tak? Melihat. Makhluk lain pun melihat juga. Tapi bila Allah kata dia maha melihat Allah ni lain dari yang lain. Tak sama dengan makhluk. Habis tu bagaimana Allah Ta'ala melihat dan mendengar? Yang tu datang bawah tadi. Tengok. Penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya. Tengok. Sesuai dengan hakikatnya, tanpa takwil, tanpa tamthil, tanpa ta'til dan takyif. Okay? Tanpa takwil, maknanya kita nak takwil. Takwil ni mengubah makna dia. Okay? Menafsirkan dengan tafsiran yang lain. Atau tamthil, menyerupakan. Mana Allah mendengar seperti makhluk. Tak boleh kata macam tu. Tanpa ta'til, tanpa penghapusan. Ta'til ni kalau kita kata Allah dia mendengar, tapi sebenarnya tak mendengar. Sebab mendengar tu sifat makhluk. Tak boleh kata macam tu. Kalau Allah kata mendengar, mendengarlah. Tanpa takyif. Bagaimana Allah mendengar? Kita kata Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Jadi bahasa mudah, sifat Allah sebagaimana yang layak bagi Allah. Okey. Allah ni sifat Allah, sifat yang layak baginya. Bagaimana kita tahu? Wallah. Nasi. Habis. Separuh lagi, jap tengok. Hari ni minggu ke Taman Kencana. Taman Kencana dekat ni ya. Gini. Dia ambil dulu, awak mari sini, lepas tu kita pergi sekali sana. Baik. Boleh berhenti dah? Dia nak pergi ambil. Boleh? Faham dah? Ya, kau faham ni? Okey. Jadi, sebab tu dalam tauhid ni, dengar sini, ni kaedah, bukan kaedah ni. Faham? Semua daripada salah satu daripada tiga ni tidak boleh diserahkan kepada sesuatu pun selain Allah. Boleh faham? Semua daripada ini, salah satu daripadanya pun tidak boleh diserahkan kepada sesuatu selain Allah. Kalau tidak, dia akan jadi syirik. Macam Ustaz kata tadi. Macam mana manusia boleh menjadi syirik bila dia kata, oh, pokok besar tu ada kekuasaan.
Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kata kekuasaan hanya milik Allah. Macam mana tiba-tiba orang tu pergi, bagi contoh seorang tu dia pergi ke kolam Mahsuri, Telaga Mahsuri. Tahu tak? Bunyi terkejut. Tahu Mahsuri? Tak tahu. Habis tu kenapa terkejut tadi? Tak tahu. Mahsuri tahu Mahsuri? Tak tahu juga. Hang Tuah tahu Hang Tuah? Tak tahu. Hang ni. Hang. Ni. Hang siapa? Hang Tuah. Tak tahu Hang Tuah? Hang Tuah ni pahlawan Melayu zaman dahulu kala. Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Orang hebat. Pokemon tahu Pokemon? Pokemon tahu, Hang Tuah tak tahu. Ni masalah ni. Ultraman tahu? Ultraman tahu, mesti tahu. Hang Tuah ni superhero tapi realiti punya zaman Melayu Melaka tu. Dia ada pendekar Melayu nama Hang Tuah. Bila dia mati, orang pun anggap dia ni hebat lah. Lama kelamaan dia dah jadi pujaan. Okey. Dan dia ada telaga. Lama kelamaan orang panggil telaga tu Telaga Hang Tuah. Lama kelamaan orang pun puja telaga tu. Dan orang pergi dekat telaga, dia pun pergi bawa duit siling, dia campak dalam telaga and make a wish. And make a wish. Make a wish. Mana Darwish? Bukan Darwish, make a wish. Apa maksud make a wish? Buat hajat. Kenapa dia buat hajat? Sebab dia anggap kalau dia campak, telaga tu mampu menunaikan hajat. Boleh ke tak boleh? Pasal apa? Betul ke telaga tu mampu? Tak mampu. Yang kedua, make a wish ni adalah doa. Make a wish doa. Doa ni termasuk ibadat. Ibadat ni hanya milik Allah. Okay? Tidak boleh letak mana-mana pun daripada pembahagian tauhid ni kepada selain Allah. Boleh faham? Contoh lain, dia pun tengok tarik bintang. Tahu? Dia panggil apa? Star, meteor, komet. Kan kalau dalam cerita, bila ada komet lalu, make a wish. Make a wish. Bahasa tu. Kadang-kadang dia bagi tahu dalam cerita. Bila tengok malam 25 Disember, ada Santa Claus. Santa Claus tak tahu? Pokemon tahu? Pokemon lagi. Santa Claus ni kan kalau kita tengok, kalau orang Kristian dia sambut 25 Disember kan. Kan ada yang janggut putih, baju merah gemuk tu. Kan? Santa Claus. Ustaz sebut apa? Claus. Tak kira lah apa pun. Santa Claus. Dia sebut gitu. Bukan Santa Clown. Clown lain. Santa Claus. Dia pun malam tu dia pun minta hajat. Make a wish. Nak hadiah lah, nak apa tu. Dia pun sebut, wahai Santa Claus. Claus lagi, Santa Claus. Aku nak bagi aku hadiah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab itu doa. Doa ni hanya kepada Allah. Dan dia tak ada kuasa pun. Kadang-kadang bahayanya cerita-cerita kartun, dia jadikan kita rasa kita boleh minta dengan sesuatu selain Allah.
Kadang-kadang dia datangkan dalam bentuk watak Santa Claus. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk Doraemon. Doraemon, saya nak ni. Doraemon keluar. Kan? Kadang-kadang dia bentuk dalam tongkat magic. Ting, jadi. Ting, jadi. Sebenarnya, cerita-cerita tu bahaya tau. Sebab manusia akan anggap ada sesuatu yang memiliki kekuasaan selain dari Allah. Okay? Orang putih siapa boleh buat cerita? Tuhan yang Almighty, Bruce Almighty nama dia dulu. Bila dia nak buat, dia ada kekuasaan Tuhan. Dia boleh nak buat apa dia. Sebenarnya tak ada. Okay? Kadang-kadang dia datang dalam bentuk watak macam Frozen, cerita Frozen. Boleh cerita, jadi dia kan istana ais. Jadi binatang tu. Olaf tu boleh hidup. Kan? Start tengok je juga. Boleh hidup kan? Daripada ais tu jadi binatang, makhluk hidup. Orang pun tengok, letak dalam kepala dia, Anna boleh hidup kan? Anna kau Elsa. Jadi ais tu siapa? Elsa. Elsa lah. Boleh ada kekuasaan. Situ, sini. Dia menjadikan manusia ni ada kekuasaan. Bila dia percaya benda tu, dia akan menjadikan manusia syirik kepada Allah. Batu halus. Kita kecil-kecil ni, kita tengok, kita kena kata, tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Ada Zam-Zam, Al-Kazam. Macam-macam dibina watak-watak yang sebenarnya kita ni nak suruh kata, makin kita menundukkan diri, kita tak ada kuasa. Kita ni kalau sakit sikit, alah letihnya, tak ada kuasa. Nak sembuhkan tak ada kuasa. Apatah lagi nak buat benda-benda lain. Sebab tu bila kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat, dalam soal kekuasaan, dia hanya milik Allah. Dalam soal ibadah, hanya milik Allah. Dalam soal nama-nama dan sifat-sifat Allah, Allah lain daripada yang lain. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ada soalan nak tanya? Ya. Pagar rumah. Nabi SAW ajar kita masuk rumah bismillah walajnah. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Cukup dah tu. Kalau kita anggap kita pagar tu kita letak penjaga, sebab tu yang jadi masalah. Ada satu orang jiran saya. Jiran kita cerita betul. Minggu lepas pun kena histeria lagi. Mari rumah dia kena histeria. Tapi dia saya tak ada lah kat rumah. Kita masa tu pergi mana? Pergi musafir juga. Histeria memang keluar rumah lagi-lagi apa semua. Dia ni dulu mula-mula masuk rumah, dia panggil ustaz untuk pagar rumah dia. Maka pagar rumah dia, kemudian ada paku pula kat rumah dia. Paku untuk jaga. Jadi bila ada seorang lagi ustaz mari, kena histeria tu, dia pun, ustaz tu pun rawatlah rumah dia. Pagar hal lain pula. Jadi hari tu cucu dia mari, mula-mula cucu dia tak boleh duduk nangis. Mari panggil seorang ustaz, pagar dia kata, orang dulu tu dia letak benda untuk jaga. Dia pun mari pula pagar lagi rumah dia. Anak dara dia pula kena. Jadi kita kata benda tak akan selesai. Sebab selama kita bergantung dengan selain Allah, itulah jadi. Yang Nabi SAW ajar, rumah yang baca Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama.
Setiap kali nak masuk rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Baca doa-doa begitu sudah cukup untuk melindungi kita daripada gangguan syaitan. Kita bimbang isu pagar memagar ni sebenarnya dia ada penjaga lain yang kita tak tahu. Boleh jadi ustaz tu baca Quran sungguh. Boleh jadi bersama dengan baca Al-Quran tu ada pula mentera-mentera yang kita tak pasti. Baik, tak payahlah. Baca Quran sudah cukup untuk kita berlindung daripada gangguan syaitan. Sebab tidak ada yang boleh melindungi kita melainkan Allah. Sebab tu lagi juga para salaf dalam bab ni, para salaf bila tauhid dia mantap, apa natijah dia? Dia tak takut melainkan kepada Allah. Dia tak takut melainkan kepada Allah. Zaman dulu kalau berlaku penampakan jin ke syaitan ke, nampak, dia orang ambil kasut pukul baling. Hei syaitan, apa ni? Pasal apa? Dia tak takut ke syaitan sebab dia tahu Allah yang maha berkuasa. Kita kalau nampak, kita lari. Baca Quran pun tak keluar ada suara. Bismillah. Nak baca ayat kursi pun tak bunyi, tak tahu mana dah. Dah lah. Situ kembali kepada keimanan kita kepada kekuasaan. Yang hanya berkuasa ni hanyalah Allah. Sebab tu waktu ustaz pergi, dia ada kaitan dengan ibadat kita. Banyak ni sebenarnya. Waktu ustaz nak pergi merawat, ustaz tak pandai merawat, tak pandai sungguh. Atau ada seorang sakit, dia telefon, ustaz marilah tolong rawat dia ni. Ustaz kata saya tak pandai. Lepas tu ustaz pun tanyalah seorang kawan ustaz, Ustaz Zainal, kenal. Ustaz boleh tak tolong rawat ni? Ada seorang minta tolong. Dia minta tolong anak, tapi anak tak pandai. Ustaz Zainal kata, hai, apa tak pandai? Pergi. Dia kata. Cuma saya nak pesan kamu 3 perkara. Pertama dia kata, ambil 3 kul tu, kul huwallahu ahad. Yang kedua, kul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, kul a'udzu birabbin nas. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia kata kalau kamu pergi, kamu bergantung dengan Allah. Jangan kamu pergi, kamu nak lawan syaitan. Jangan. Sebab kamu tak ada kuasa. Yang ada kuasa Allah. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Allah ni pemilik sekalian alam. Segala makhluk ni milik Allah. Syaitan tu kecil je. Allah tu maha berkuasa dan dia maha besar. Syaitan tu kerdil, tak ada apa. Kalau bahasa kita kak, jetik dah. Jadi kamu berlindung, kamu bergantung kepada Allah yang maha berkuasa. Ketiga, kamu minta tolong dengan Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di saat itu kamu berlindung dengan Allah, Allah lah yang akan melindungi kamu. Jadi kalau kita tak berlindung dengan orang tu, batu kadang-kadang manusia ni kan, dia pergi berawak dengan ustaz tu tak jadi, berawak dengan ustaz ni tak jadi. Pasal apa? Sebab dia bergantung kepada manusia. Kalau dia benar-benar nak tauhid dia benar, dia bergantung kepada Allah. Al-Fatihah sudah cukup. Sahabat Nabi dulu, Al-Fatihah. Apa rahsia dia? Tauhid. Pergantungan dia, tawakal dia betul kepada Allah. Sahabat Nabi, orang kena sengat kala jekir, baca Al-Fatihah, sembuh. Orang kata, Al-Fatihah je. Ya, Al-Fatihah je. Tapi sebab apa dia berjaya? Sebab dia yakin Allah yang maha menyembuhkan. Kita ni tengah baca 10 kali, 20 kali, 30 kali. Tak habis-habis baca. Pasal apa? Sebab dalam hati kita masih lagi ada, mana nak minta tolong siapa ni? Ustaz mana boleh tolong ni? Doktor mana boleh tu? Pasal dalam hati kita tak bulat kerana Allah. Jadi berbalik kepada isu pagar memagar dan sebagainya, berpadalah kita dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi soalan?
Faham tak ni? Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hello, tunggu. Ada soalan satu lagi. Dengar ni, duduk dulu, duduk. Ni penting juga ni, ambil Quran. Jadi, apabila kita faham tauhid ini, sebab itulah hidup kita kena senantiasa bergantung dengan Allah. Seorang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, dia tidak takut melainkan kepada Allah, dan dia tidak berharap melainkan kepada Allah. Malah dia akan serahkan semua urusan hidup dia kepada Allah. Dan inilah yang kita lakukan apabila kita baca zikir pagi dan petang. Sebagai contoh, dalam zikir pagi petang ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada yang memberi mudarat sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan Allah. Tak ada yang boleh memberi mudarat dan manfaat melainkan Allah. Bila kita baca zikir pagi dan petang, kita kata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, aku minta dengan rahmat dan juga dengan rahmatmu perelokkanlah semua urusan hidupku. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Jadi kita minta dengan kekuasaan Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Semua makhluk, semua kerajaan ini tunduk kepada Allah. Jadi bila kita baca dan kita faham, dia akan melahirkan rasa bergantung, berharap kepada Allah. Okey. Jadi sebab tu bila baca zikir pagi petang, kalau orang kata kalau orang takut tak nak kena rasuk, tak nak kena ganggu ke apa, macam mana jawapan dia? Zikir pagi petang. Sebab di dalamnya ada permohonan, perlindungan, tawakal, minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak sangat dalam tu zikir-zikir yang menjadikan kita dengan Allah ni, kita bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita baca zikir pagi dan zikir petang, kena ingat bahawa zikir itu bukan sekadar bacaan, tetapi dia adalah permohonan dan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja-saja baca, tapi bila kita baca, insya-Allah Allah akan lindungi kita. Okey. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.